Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini kita akan berbincang perihal sukan elektronik ataupun e-sukan menurut perspektif Islam. Nama saya Muhammad Yusra bin Abdullah dan rakan-rakan saya Muhammad Mahyudin Khalid, Muhammad Ashraf Zaki Yaakob, Azri Bari dan Muhammad Faiz Muhammad Yusuf. Isi kandungan. Konsep dan perkembangan e-sukan. Yang kedua, klasifikasi permainan e-sukan. Yang ketiga, analisis kebaikan dan keburukan e-sukan. Dan yang keempat, analisis e-sukan menurut perspektif Islam. Konsep dan perkembangan e-sukan. E-sukan boleh didefinisikan sebagai satu aktiviti profesional permainan video yang menggunakan perantaraan peralatan elektronik bersama dengan capaian internet untuk berhubung dengan data permainan dan dipertandingkan pada pelbagai peringkat. Dahulunya dikenali sebagai video game ataupun permainan video. Kebanyakan pertandingan e-sukan menampilkan acara fizikal yang dimainkan di hadapan penonton secara langsung. Ada juga pertandingan yang tidak dimainkan secara langsung. Para penonton boleh menonton pertandingan e-sukan secara online seperti di platform Twitch, YouTube dan juga Facebook. Selain daripada itu, terdapat juga siaran televisyen yang menyiarkan kejohanan permainan e-sukan seperti ESPN dan BBC. Menurut rekod, jumlah hadiah tertinggi bagi permainan e-sukan ataupun e-sport adalah sebanyak 25.4 juta USD bagi pertandingan Dota. Kita pergi kepada sejarah dan perkembangan e-sukan. Pada tahun 1972, pertandingan pertama video telah diadakan di University Stanford. Dan pada tahun 1980, pertandingan terbesar pertama e-sukan diadakan di Amerika Syarikat disertai oleh 10,000 peserta. Pada 90-an, e-sukan semakin popular. 1997, Liga Permainan dalam talian profesional dan separa profesional telah terbentuk. Pada tahun 1999, istilah e-sport ataupun e-sukan diperkenalkan dalam siaran akhbar mengenai pelancaran Online Gamers Association. Pada tahun 2000, terdapat 49 kejohanan dengan rata-rata pemain profesional memperoleh 3,000 USD setahun melalui hadiah kejohanan. Pada tahun 2011, Twitch dilancarkan merupakan aplikasi penyiaran terawal yang muncul dalam penyediaan medium penyiaran atas talian bagi pertandingan e-sukan. Pada tahun 2013, jumlah tontonan bagi siaran langsung pertandingan e-sukan di Twitch mencecah lebih daripada 12 bilion minit. Dan antara siaran yang paling mendapat sambutan adalah League of Legends, LOL dan Dota 2. Pada 2024, Jawatan Kuasa Olimpik sedang merancang untuk memasukkan pertandingan e-sukan di dalam tamasya tersebut. Itu sejarah dan perkembangan e-sukan secara menyeluruh. Kita pergi sejarah dan perkembangan e-sukan di Malaysia. Lewat 90-an, cyber cafe ataupun cafe cyber, CC kita panggil. Di samping menyediakan perkhidmatan komputer dan internet, juga menyediakan perkhidmatan e-sukan atau permainan video game ketika itu di kedai mereka ataupun di premis mereka. Lewat 90-an. Pada awal 2000, pihak World Cyber Games datang ke Malaysia memberi peluang kepada bakat tempatan untuk mewakili negara bersaing bersama pemain terbaik di seluruh dunia. Pencapaian tertinggi pada masa itu di World Cyber Games dilakar oleh Rini Ramli yang memenangi 3 emas untuk Malaysia. Pada tahun 2014, Persatuan Sukan Elektronik Malaysia (ESM) didaftarkan dan diluluskan oleh Pesuruhjaya Sukan Malaysia. Pada tahun 2018, e-sukan dipertandingkan dalam tamasya Sukma di Perak.
Manakala pada tahun 2019, Dr. Yu Wenkeng memenangi emas dalam tamasya sukan SEA yang ke-30 di Filipina melalui permainan Hearthstone. Kita lihat klasifikasi permainan isukan. Dibahagikan kepada dua berdasarkan jumlah pemain dan genre permainan. Berdasarkan jumlah permainan, pembahagian dia terbagi kepada dua, iaitu permainan secara berseorangan dan permainan secara ramai-ramai. Seorang-seorang lawan dengan komputer. Ataupun menyelesaikan tugas-tugas tertentu berdasarkan tema-tema isukan tersebutlah. Manakala bagi multiplayer ataupun permainan ramai, para pemain boleh bermain bersama rakan ataupun bermain dengan rakan-rakan di dalam talian internet. Klasifikasi berdasarkan genre permainan boleh dibahagikan kepada banyak jenis. Di antaranya ialah yang pertama strategi, iaitu memerlukan kemampuan pemain untuk memimpin sebuah pasukan, kemudian mengelola sumber, membangunkan peradaban dan sebagainya. Strategi juga termasuk strategi di dalam peperangan. Genre yang kedua adalah pengembaraan, iaitu menjelajahi sesuatu kawasan atau platform. Yang ketiga, keempat dan kelima iaitu genre pertarungan, tembakan dan perlumbaan, di mana berbagai misi yang harus diselesaikan oleh pemain yang memerlukan tindak balas yang tinggi, koordinasi mata dan tangan yang tajam dan waktu yang tepat untuk menyelesaikan pertarungan ataupun peperangan tersebut ataupun perlumbaan. Kemudian kita ada genre simulasi, iaitu mengendali mesin dan teknologi seperti kereta, kapal terbang, truk dan sebagainya. Kita juga ada sport game, iaitu pertandingan olahraga secara virtual, secara segala infrastruktur permainan nyata dan undang-undang bagi sukan sebenar diaplikasikan di dalam sport game. Sebagai contoh, permainan bola sepak, permainan rugby, renang dan sebagainya. Dan yang terakhir kita ada genre casino, iaitu permainan berdasarkan kad, mesin slot dan sebagainya. Ataupun dalam Islam kita panggil sebagai perjudian. Kita pergi kepada analisis kebaikan dan keburukan isukan. Kita pergi kepada kebaikan terlebih dahulu. Antara kebaikan yang diperolehi daripada aktiviti sukan elektronik adalah yang pertama, rangsangan minda dan menajamkan penglihatan mata. Kerana fokus, melatih untuk minda cepat bergerak. Ada setengah isukan melatih kecekapan penggunaan kaki ataupun tangan, dan ia dapat membantu untuk pemain mengaplikasikan kecekapan tersebut dalam dunia nyata. Sebagai contoh, doktor perlu handle mesin-mesin yang kecil untuk melakukan pembedahan dan sebagainya. So, kecekapan tersebut diperlukan. Antara kebaikan yang lain adalah mengurangkan tekanan perasaan dan melegakan rasa sakit. Bila main game e-sport ni, hilang stres. Seterusnya adalah membina peribadi yang positif dan meningkatkan kebolehan bersosial. Ada beberapa e-sport yang membenarkan para pemain berhubung dengan pemain-pemain yang lain. Di sinilah kebolehan bersosial para pemain itu dapat ditingkatkan. Dan yang terakhir, kebaikan isukan adalah dapat menjana pendapatan. Pemain isukan mampu menjana pendapatan hasil daripada gaji yang diperoleh apabila bermain untuk suatu kelab atau satu kelab. Gaji ataupun memperoleh hadiah kemenangan jika memenangi sesuatu kejohanan.
Itu yang pertama. Yang kedua, pemain e-sukan juga boleh memperoleh ganjaran berbentuk wang apabila mereka menonton, apabila mereka membuat live dan mendapat beberapa reward daripada penonton di Facebook, YouTube dan sebagainya. Kita pergi kepada analisis keburukan e-sukan. Antara keburukan e-sukan adalah ada beberapa laporan menunjukkan meningkatnya tingkah laku agresif atau keganasan atau menjadikan seseorang itu terlibat dengan unsur-unsur yang lucah kerana apa? Terpengaruh dengan kandungan yang terdapat di dalam sebuah aplikasi e-sukan tersebut. Yang kedua, risiko menghadapi pelbagai penyakit seperti obesiti, malas, suka tidur malam dan sebagainya. Yang ketiga, antisosial, tidak bergaul dengan rakan-rakan di dunia yang nyata. Dan bagi seorang Muslim, boleh terdedah dengan unsur-unsur syirik. Terdapat banyak permainan e-sukan menggunakan karakter Tuhan, syaitan, iblis ataupun dewa-dewa dalam pelbagai agama. Terdapat juga ritual tertentu yang perlu diselesaikan oleh pemain untuk menyelesaikan sesuatu tugas ataupun mendapatkan sesuatu senjata. Dan ini akan memberi sesuatu yang buruk kepada seorang individu Muslim. Dan yang terakhir, kita masuk analisis e-sukan menurut perspektif Islam. Dibahagikan hukum bermain e-sukan ni kepada 3. Yang pertama harus, yang kedua makruh, yang ketiga haram. Harus sekiranya memberi kesan yang baik kepada individu dan masyarakat, release tension, rangsangan minda, menjana pendapatan, harus untuk kita bermain e-sukan. Dalam e-sukan berdasarkan kaedah fiqh, hukum asal bagi suatu perkara itu adalah harus. Al-aslu fil asya' ibahah, harus. Maka asal ataupun asas e-sukan adalah harus. E-sukan boleh menjadi makruh jika tidak memberi sebarang kesan baik maupun buruk kepada manusia. Ini kerana melakukan perkara yang tidak berfaedah ataupun sia-sia. Ia makruh untuk kita lakukan. Dan e-sukan boleh jadi haram sekiranya membawa keburukan dan merosakkan akhlak kepada individu dan masyarakat. Contohnya melahirkan masyarakat yang agresif, yang terdedah dengan unsur-unsur seksual yang melampau, akhlak yang buruk, bahasa yang kesat dan sebagainya. Oleh itu, sebagai seorang Muslim, terdapat beberapa syarat untuk kita penuhi semasa bermain permainan e-sukan. Antara syarat yang perlu dipenuhi oleh seorang Muslim adalah yang pertama, memastikan kandungan permainan tidak mempunyai unsur keganasan yang melampau sehingga mampu mempengaruhi sifat kepribadian seorang Muslim. Sama ada pembunuhan kejam secara nyata, ditunjukkan darah, potong kepala dan sebagainya. Yang kedua, kandungan permainan tidak mempunyai unsur lucah dan eksploitasi kemanusiaan, terutamanya eksploitasi terhadap wanita. Elakkan perkara tersebut kerana ia boleh mengundang, satu, meningkatkan hawa nafsu. Yang kedua adalah merendahkan martabat bagi manusia, khususnya bagi wanita. Syarat yang ketiga adalah perlu memastikan kandungan e-sukan tersebut bebas daripada unsur-unsur judi. Unsur-unsur judi, maisir dipanggil, maisir, ataupun ketidakpastian gharar di dalam sesuatu aplikasi e-sukan tersebut. Beli something, lepas tu buka envelope ataupun buka box tak dapat apa-apa. Itu adalah unsur-unsur gharar yang perlu dielakkan di dalam sesuatu permainan. Sebagai seorang Muslim, jauhi perkara-perkara tersebut. Dan yang keempat adalah pemain tidak lalai sehingga mengabaikan perkara wajib seharian dan kesihatan seperti solat,
pekerjaan hakiki bagi seorang pekerja, waktu belajar bagi seorang student, dan juga waktu tidur, waktu makan. Elakkan daripada melakukan perkara-perkara yang memudaratkan kesihatan. Etika pemain Muslim. Etika pemain Muslim ini terkesan ataupun diaplikasikan ketika mana kita sedang bermain e-sukan tersebut. Antara etika-etika yang telah disusun adalah dikehendaki kita memilih waktu yang sesuai. Waktu yang sesuai sangat penting untuk mengelakkan kita daripada mengabaikan tanggungjawab kita seperti solat dan sebagainya. Tidak boleh bermain waktu bekerja, waktu belajar dan sebagainya. Itu etika yang pertama. Etika yang kedua, memilih karakter yang baik ataupun sopan. Pilih karakter yang baik-baik, yang melambangkan hero, yang melambangkan kebaikan. Jauhi karakter yang berbentuk syaitan, keganasan dan sebagainya. And then pilih pula pakaian yang sopan bagi karakter tersebut. Jika permainan yang memerlukan karakter lah, elakkan daripada berpakaian yang tidak menutup aurat ataupun lucah, ataupun pakaian yang tidak melambangkan akhlak sebagai seorang manusia. Dan yang etika yang ketiga adalah menjaga bahasa ketika mana kita berinteraksi dengan pemain-pemain di dalam permainan tersebut, sama ada melalui mesej ataupun percakapan. Jaga bahasa kita. Dan yang keempat, menghormati privasi diri ataupun kawan-kawan. Jangan sebarkan privasi kita ke dalam alam e-sukan, alam maya. Jangan sebarkan, kerana data-data tersebut boleh digunakan untuk membuat jenayah dan sebagainya. Dan yang terakhir, janganlah terlalu serius di dalam permainan sehingga ada yang kalah dalam permainan membawa kepada dunia yang nyata jadi stres pula. Ada yang serius sehingga meniru karakter dalam permainan ke dalam dunia yang nyata. Ada yang stres kalah dengan menghempas telefon, menghempas TV dan sebagainya. So jangan stres bila bermain e-sukan ataupun bermain game. Relax sahaja. Enjoy. Menang tak dapat apa, kalah tak dapat apa. Alright. So akhir sekali kesimpulan, e-sukan merupakan satu aktiviti yang diharuskan di dalam Islam. Banyak manfaat yang boleh diambil daripada aktiviti ini, walaupun terdapat beberapa keburukan daripadanya, dan keburukan tersebut perlulah dielakkan. Oleh itu, pemain Muslim disarankan untuk mematuhi syarat-syarat dan etika permainan supaya tidak terbabas ke arah perkara yang diharamkan oleh syarak. Sekian daripada saya, Muhammad Yusra bin Abdullah, e-sukan menurut perspektif Islam.